أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. Jadi alhamdulillah hadirin hadirat muslim nak sambungnya ayat. Allah SWT bagi tahu pada orang Mekah apa yang ada dalam kitab Nabi Ibrahim, apa yang ada dalam kitab Nabi Musa, pengajaran-pengajaran yang ada dalam kitab Nabi Ibrahim secara ringkas. Selepas ni Allah Ta'ala akan detailkan lagi. Mula untuk bantah kefahaman orang Mekah, sebab mereka rasa betul, sebab mereka dakwah mereka betul, dia rasa mereka betul ni sebab intisab pada Nabi Ibrahim. Ini bentuk kesesatan yang dialami oleh orang Mekah, dan majoriti yang ikut ni kerana berpegang dengan asas ni, kita ni Ibrahimiyah. Dan Nabi Ibrahim ni diakui oleh semua golongan. Yahudi akui, Nasara akui. Jadi orang-orang Mekah ni, mereka bila
bila pergi berniaga ke Syam, ke Parsi, ke Yaman ke. Dan mereka ada maklumat. Tak. Mereka orang syirik. Ini talbis iblis, cara iblis tipu manusia. Apa yang Nabi Ibrahim yang sebenar aja tak peduli dah. Dia tukar banyak perkara dah. Tapi nisbah pada Nabi Ibrahim tu yang menyebabkan mereka rasa betul. Seperti mana masyarakat kita sekarang lah. Walaupun bukan kesesatan dari sudut akidah, tapi kesesatan dari sudut kefahaman, dari bahagian ibadat. Nisbah pada Imam Syafi'i. Kita ni mazhab Syafi'i, kita ni mazhab Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i tak terlibat pun. Tapi oleh kerana nisbah pada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i semua orang akli belakang, maka dia rasa betul kita. Sedangkan apa yang dia buat tu Imam Syafi'i tak buat pun. Apa yang dia buat tu Imam Syafi'i tak buat. Jadi bila orang datangkan dalil bukti, tak saya terima. Jadi ini cara Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Allah Taala berhujah dengan orang Mekah. Sikit-sikit kita tengok permulaan. Dekat surah-surah lain Allah Taala datangkan detail. Datangkan perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaum dia, dengan ayah dia, dengan raja dia. Allah Taala datangkan. Tapi sikit-sikit. Nah, dalam surah ni kita jumpa kan Allah SWT bagi tahu tentang malaikat. Dia mula setuh tentang Manat, Lat, Uzza. Setuh pun tidak kritis sangat. Ini permulaan. Dan bila Allah Taala cerita dari surah ni tentang perjumpaan Nabi dengan Jibril di Sidratul Muntaha kali kedua tu. Jadi ayat tu, kisah tu kan Mi'raj pada tahun ke-10. Ni kan awal lagi. Jadi tuan-tuan hadirin kita kena maklum bahawa kita bagi tahu dari sudut surah ya. Penurunan dia ni surah yang ke-23. Surah ni mungkin turun dalam tahun ke-3. Tahun ke-3. Ayat tidak seperti mana ayat yang ke-32 ni, ayat ni turun di Madinah. Dia letak dalam surah ni. Dari sudut surah saja turun, tapi tidak sempurna. Turun sikit, mungkin permulaan. Oh, Sidratul Muntaha tu masa lepas tahun ke-10 dia letak sini juga. Dari sudut ayat tak ada orang mampu untuk baca mengikut tertib, tak ada. Sebab tidak ada riwayat pun tak ada. Riwayat berkenaan nuzul ayat ni cukup terhad. Riwayat yang ada gambar ilmu turun surah. Selepas surah ni, selepas surah ni. Itu pun ada khilaf. Ini pun ada khilaf. Jadi kita kena faham. Kita nak buat tu ayat memang tidak mampu, memang tidak ada orang mampu. Tidak ada orang mampu. Jadi sambung ini masih lagi Allah SWT bagi tahu apa yang ada dalam kitab Nabi Ibrahim. Am lam yunabba bima suhfi Musa wa Ibrahim alladhi wa. Ada kitab Nabi Musa dan kitab Nabi Ibrahim. Sambungnya wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah Taala bagi tahu segala kesudahannya hanya kembali pada Allah belaka. Ingat pada Quraisy. Wahai Quraisy, wahai orang Mekah, kamu dak menentang Muhammad, dak menentang Nabi. Sedangkan Muhammad telah datangkan dalil dan bukti dah. Dalam surah ni kritik tentang kefahaman malaikat. Quraisy dakwa sebahagian dari kalangan mereka sembah malaikat. Seru malaikat. Dia dakwa malaikat ni anak perempuan Allah. Anak perempuan Allah. Anak akak. Dan mereka seru. Lepas tu mereka bina di atas sangkaan mereka ni satu pegangan dan mereka mengharapkan mudah-mudahan di akhirat nanti keselamatan. Atau Allah Taala kritik, amlil insani ma tamanna. Adakah bagi manusia ada ruang untuk dia buat cita-cita untuk bina hubungan dengan Allah berdasarkan gapo dia angan-angan dia? Adakah ada ruang bagi manusia untuk bina hubungan dengan Allah berdasarkan angan-angan dia? Tak ada ruang. Tak ada ruang. Bina hubungan dengan Allah berdasarkan perasaan rasa. Ini kesesatan Nasara, kesesatan syirik ke dia semua dasar dia ni semua dia main rasa. Sebab tu kita boleh tengok Tuhan dia lagu mana. Tuhan dia lagu mana.
Tu rasa belakang. Tak. Dia nak gambar ke dewa. Dia tak pernah tengok dewa. Manusia kalau mimpi pun, mimpi dia ni, dia tak lihat orang dalam mimpi, dia tak mampu nak datang ke benda yang mana, tak ada, dia tak pernah lihat. Ini terhad akal kita. Kita tengok filem sudah lah. Tak, kecanggihan zaman kita sekarang ni. Nak datang ke satu makhluk asing, tak mampu. Bagaimana cerdik, bagaimana zaman kita ni, dengan grafik, dengan gambar-gambar, kira. Dia nak reka makhluk asing tu lagu mana? Tak boleh. Dia mesti ada sudut, sama ada manusia pun ataupun binatang. Tak boleh. Rupa dia. Dia tak boleh nak cipta satu benda yang mana, benda tu tidak ada di atas muka bumi ni. Terhad. Lah sekali zaman kita ni berkereta. Kereta lori, sepuluh budak-budak main. Anak-anak kita umur 4 tahun, 5 tahun, duk main gelai, duk kecek, gitu. Terhad sungguh. Kalau dari sudut agama lama, tengok Hindu, tengok Buddha. Tak, tengok Hindu. Bagaimana mereka nak gambar ke dewa dia. Muka, tak, retina, hidung gajah, panggil banyak. Tak boleh. Semua ada, semua orang belakang ataupun binatang. Terhad. Terhad. Manusia tak boleh. Betul Allah SWT kritik. Tidak ada ruang bagi manusia untuk bina hubungan berdasarkan angan-angan dia. Tak ada. Bahkan melalui dia, melalui Rasul dia. Ini sambungnya wa anna ila, sesungguhnya kepada Tuhan kamu kesudahan belaka. Kesudahan. Semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali pada Allah. Wa laqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap kami sorang-sorang. Balik menghadap Allah belakang. Kita siap daripada kita akan balik. Kesudahan kita pada Allah. Taat ke tak taat ke, derhaka ke, semua balik kembali pada Allah. Wa ilaihil masir, wa ilaihin nusyur. Doa-doa Nabi ajar kan semua. Dia ada kawan zikir-zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Tengok. Kepada dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala, tempat berhimpun. Daripada bangun tidur lagi, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Wa annahu, dia Allah jugalah. Ini semua cerita tentang Allah, kudrat Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Yang menyebabkan kita gembira pun Allah, yang menyebabkan kita sedih pun Allah. Ni qanun gembira, qanun sedih. Siapa buat? Allah buat. Wa annahu huwa adhaka. Dia yang buat kita gembira, buat kita ketawa. Khazanah dia. Ni Allah Taala cerita bukan setakat kejadian, dia cerita bahagian maknawi yang ada pada kita. Wa abka, dia juga yang buat kita sedih. Sedih sebab-sebab tu, tapi yang menimbulkan rasa, yang menyebabkan hati kita Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa annahu amata wa ahya, dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Wa annahu khalaqaz zawjain, dialah yang mencipta kita ni jenis ada pasangan. Az-zakar wal unsa, lelaki dan perempuan. Dan min nutfatin idza tumna, kejadian kita ni gabungan lelaki perempuan ni daripada nutfah, daripada air mani. Daripada air mani. Idza tumna, bila dilepaskan. Bila dilepaskan. Idza tumna, bila air mani itu dikeluarkan. Ini pun bukan saja, ni ada sebalik kalimah-kalimah walaupun ringkas begini kan, dia cukup ilmiah. Cukup ilmiah. Min nutfatin idza tumna, air mani lelaki. Air mani lelaki. Kejadian manusia ni Allah Taala buat keputusan, dia terjadi daripada lelaki atau perempuan ni, jadi daripada lelaki. Allah Taala datangkan ayat begini, min nutfatin idza tumna. Idza tumna. Dan kita baru belajar kan kromosom X, kromosom Y. Jadi mari daripada lelaki. Lelaki ada Y. Sama ada perempuan atau lelaki, dia mari daripada lelaki.
mari daripada lelaki. Hak ni dari Quran berkali-kali pun Allah Taala. Surah sebelum ni pun, surah kalau ikut turut tema sahab, surah Waqiah, cerita perkara ni. Afara'aitum ma tumnun, wahai manusia. Ayat sebelum dia tu, inna khalaqna, kami yang jadikan kamu. Tak percayalah. Allah Taala tanya, afara'aitum ma tumnun, tak perhatikan bagaimana aiman kamu? Antum takhluqunahu am nahnul khaliq, kamu yang buat atau kami yang buat? Tengok bahasa dia, bahasa Allah Subhanahu. Wa anna alaihi an-nash'atal ukhra, Allah yang bertanggungjawab untuk ciptaan kali kedua, kali berikutnya, akhirat. Dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Allah tak nak bagi tahu. Dia yang jadikan kita ni ada pasangnya, lelaki dan perempuan. Begitu juga dia biarkan melalui air mani. Allah tak nak bagi tahu. Kemudian dia juga yang akan bangkit kita di akhirat nanti. Wa annahu aghna wa aqna, dialah yang mencukupkan kita. Dia juga wa aqna, dia lebih kurang makna, tapi dia makna yang lain. Dia yang jadikan dengan ketentuan dia ni, tak, satu orang itu cukup. Tak cukup. Rina. Dia juga dia yang jadikan dengan qada dia, dengan kudrat dia, segala ciptaan untuk mencukupkan kita. Allah yang buat kita rasa cukup. Dia Allah telah menyediakan sesuatu untuk mencukupkan kita. Tu aqna. Aqna ni dijadikan sumber makanan kita, makanan kita. Makanan kita. Dia buat kita cukup, rasa cukup. Dia juga yang mencukupkan dengan ada asbab-asbab untuk mencukupkan kita. Dia belakang. Ada orang walaupun dia semua ada asbab, dia rasa tak cukup. Rasa tak cukup. Ni semua ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala belakang. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dialah pemilik syi'ra, pencipta pemilik syi'ra. Ini pun bitai juga. Apa? Sejenis kaukab. Bitai lah. Yang disembah oleh orang Mekah, Bani kabilah Khuza'ah. Ada sembah matahari. Orang Mekah ni, dia banyak Tuhan kan? Dia banyak Tuhan. Dia ada hak di jenis bumi, ada jenis hak di langit. Tak. Dia tak serupa. Ada kabilah tu dia semua Tuhan dia tak 10 di bumi, sah di langit. Ada tu tak berapa di bumi, ada di langit juga, 2-3 di langit. Dia masak banyak kan? 360 berhala ni. 360 berhala. Jadi di antara orang Mekah ni dia sembah syi'ra. Syi'ra ni masyhur lah di kalangan orang yang mana kaji bahagian bitan. Ni bitan-bitan yang masyhur lah. Sebagai panduan dalam kehidupan. Terasa banyak sangat manfaat seperti mana matahari dan bulan. Maka Allah SWT perhatian. Sepatutnya kamu kena sembah pemilik dia tu. Wa annahu, dan dialah huwa, dia rabbus syi'ra. Rabbus syi'ra. Wa annahu ahlaka 'adani. Ni bagi tahu sikit, ni bagi tahu begini, ni hakikat. Mana orang Mekah bila dengar ni tak lewat gapo, dia dengar dulu. Ni syarat Allah Subhanahu Taala, tak kritik tajam lagi. Bagi tahu hakikat-hakikat sebenar. Dia buka sikit-sikit. Tak buka mata hati. Kalau cerdik, beriman lalu mudah. Kalau cerdik kan. Seperti mana perempuan raja perempuan negeri Sabak tu kan. Sembah matahari tu. Nabi Sulaiman nak batalkan hujah dia, kefahaman dia dengan buat apa dia? Kaca letak dalam tu. Dia nampak kaca. Dia nampak air. Maka bila dia nak menghadap Nabi Sulaiman, nak masuk menghadap tu, dia ingat air, dia angkat kain dia. Nabi Sulaiman kata bukan air. Tu kaca, sarhun mumarrad. Tak. Bila dengar je gitu, tahu lalu silap faham dia. Seperti mana dia silap faham tentang matahari. Dia rasa matahari lah yang bagi manfaat pada dia. Matahari banyak bagi manfaat. Kelebihan-kelebihan matahari sekian, sehingga dipuja. Maka dia silap faham, sepatutnya dia kena sembah pemilik matahari, pembuat matahari. Kalau cilik.
Sini pun Allah SWT mengisyarat wa annahu dialah huwa rabbus syi'ra. Patut semua dia. Ke semua matahari. Dialah juga wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dialah yang telah binasakan kaum 'Ad yang derhaka tu. Golongan pertama. Golongan pertama, dua golongan kan? Golongan yang beriman, golongan yang tak beriman. Golongan yang tak beriman, golongan pertama. Dia telah benar. Golongan kedua, golongan yang beriman dengan Nabi Hud. Kemudian golongan itulah jadi umat Nabi Samud, umat Nabi Saleh, orang Samud. Umat Nabi Saleh. Kaum 'Ad ni kaum yang mana Hud naik kapal Nabi Nuh tu Hud Saleh. Hud Saleh. Jadi wa annahu ahlaka 'adan. Dialah yang telah binasakan kaum 'Ad mula-mula yang dulu, yang pertama tu. Begitu juga dialah juga yang binasakan kaum Samud. Fama abqa, Samud tak tinggal ke satu. Wa qaum Nuhin, sebelum kaum 'Ad, sebelum kaum Samud, kaum Nuh. Bapa sebut 'Ad dulu sebab 'Ad dengan Samud ni ma'ruf di kalangan orang Arab. Cerita kaum 'Ad kaum Samud ma'ruf. Tak, sebab mereka niaga ke Syam. Selalu tengok pendapatan tu dalam musafir tu, dalam safar mereka ni. Tak, cakap-cakap tentang kaum 'Ad kaum Samud. Samud ni Arab juga. Arab juga. Yang telah Allah Ta'ala binasakan. Sebab tu sebut dulu. Begitu juga sebelum kaum 'Ad kaum Samud ni kaum Nuh. Innahum kanuhum adlama. Mereka dulu masa hidup mereka hum adlam wa atgha, sangat zalim, sangat sombong. 950 tahun Nabi Nuh buat dakwah. Kerana panjang umur Allah Ta'ala bagi kesihatan, Allah Ta'ala bagi nikmat bagi, mereka derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tafikata ahwa. Dia ni kaum Lut. Kaum Lut. Al-mu'tafikah ni al-munqalibah. Mu'tafikah ni kaum yang mana diterbalikkan pendapatan mereka. Ahwa, dihancurkan. Dihancur. Oh ni di Jordan. Di Jordan. Urdun. Faghasyaha ma ghasya. Dia telah ditimpa apa yang telah menimpa dia. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka bukan nikmat ni, alat ni bukan nikmat. Alat ni tanda kebesaran Allah yang manakah yang kamu ragu-ragu lagi? Alat ni daripada awal tadi. Adhaka wa abka amata wa ahya falakazawtu. Dia yang semua tu alat tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran. Maka tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ragu-ragu lagi? Wahai orang Mekah. Hadza nadhirun minan nuzur. Ini peringatan seperti mana peringatan dari dulu-dulu, daripada Nuh alaihi salam. Azifatil azifah, telah dekat dah kiamat. Telah dekat dah kiamat. Azifah. Hampir dah. Azifah pun dekat juga maknanya. Azifah, hari yang sangat dekat. Tengok di antara nama kiamat Azifah, maksudnya apa? Hampir juga. Hari yang hampir. Benda akan datang semua hampir. Azifatil azifah, telah dekat dah azifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hari kiamat ni maklumat, tak ada. Laisa laha, tidak ada yang tahu tentang kiamat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila berlaku kashifah. Ni kita baca bila bulan ni. Tak ada orang baca. Tak ingat dah lama dah. Tak baca ni ke? Maksud laisa laha min dunillahi kashifah. Ada agama kita tak? Tu ayat mana amal? Kayak ni. Macam mana dia boleh amal kita? Laisa laha min dunillahi kashifah. Ayat yang menakutkan begini. Begitu juga ayat kerah keting wa idza batashtum jabbarin. Ayat kerah keting. Mandi-mandi gosok. Tak khabar ayat tu ayat azab tu. Ayat azab. Ni pun ayat azab. Ayat yang menakutkan. Ayat tentang kiamat ni bukan buat dijadikan amalan-amalan begitu, tidak. Azifatil laisa laha min dunillahi kashifah. Afa min hadzal hadis ta'jabun?
Adakah kamu wahai orang Mekah berkenaan dengan berita ini kamu rasa heran? Pelik? Kan orang Mekah kan dia kritik Quran, wahyu yang dibaca pada mereka ni syai'un ujab. Pelik lah. Tak serupa orang lain. Wa tadhakun wa la tabkun. Kamu buat nganyi nak mempersendakan Nabi. Mempersenda. Bila Nabi baca ayat Quran ke tak? Cerita tentang akhirat ke tak? Dia buat nganyi. Bila kita ni hacur lebur ni hidup semula. Pelik dia ni. Ni. Wa tadhakun wa la tabkun. Kamu buat nganyi? Tak. Sepatutnya tak terkesan. Wa antum samidun, kerana kamu ni bila dengar wahyu ni samidun. Samidun ni apa? Lahun, yal'abun, yastahzi'un, masuk belakang. Wa antum samidun. Samidun tu main-main. Tak mempersendakan. Buat tak tahu. Gabung-gabung Nabi ayat tu kan? Buat tak tahu. Tak, buat tak tahu. Jangan begitulah. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah pada Allah dan sembahlah hanya Allah. Ketika itu Nabi sujud kan tak di Mekah kan? Baca tak? Semua sujud. Kehebatan Quran. Semua sujud. Atau orang kafir pun semua sujud. Sujud. Fasjudu lillahi wa'budu. Bayar Nabi baca. Tak Nabi baca. Kesal dia. Pas sujud pun tak sujud, tak beriman juga. Surah seterusnya surah Abasa. Surah Abasa selepas surah Najm, surah Abasa. Surah ke-24. Muka surat 585, surah Abasa wa Tawalla. Surah yang ke-24 turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal juga surah. Nah. Maknanya patut turun surah ni tegur Nabi pun. Itab, kita nak terjemah ni. Itab ni dalam bahasa Arab ngefek lah Allah SWT itab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Abasa wa Tawalla. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa Tawalla. Allah Ta'ala bagi tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam abasa. Abasa ni berubah muka kerana tak kenal, tak suka. Kerana rasa terganggu. Tu abasa. Tak kenal pada Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Abdullah Ibnu Ummi Maktum, anak saudara Khadijah, keluarga Nabi. Kau lain. Sebab tu Nabi buat gitu. Dia bukan orang asing tu. Kalau orang asing biasa tak. Ni anak saudara. Pak saudara dia tengah sibuk jumpa orang. Orang pula orang kena main belakang. Dia mari dia tanya soalan yang mana boleh sesal lepas ni. Jadi Nabi tak suka. Dia Allah SWT nak betul lalu. Da'i tak boleh lagu ni. Dalam surah ni untuk betulkan Nabi dalam dakwah, dalam islah ni, dia tidak ada tabaqah. Tak ada untuk majlis orang kaya, untuk majlis orang miskin, tak boleh. Dia tak boleh ada tabaqah. Dia kena, sebab apa? Dengan kita buat gitu, kita dah pecah belah umat dah. Sedangkan tugas Nabi ni Allah Taala bagi tahu an aqimuddin wa la tatafarraqu. Tegakkan agama dan jangan pecah belah. Semua Nabi Allah Taala bagi tahu syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan wa Ibrahim. Allah Taala bagi tahu. Dialah yang telah mensyariatkan kamu untuk agama ni wahai Muhammad. Sebagaimana dia telah wasiatkan kepada Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Sama ya. Sebut Nuh, sebut Isa, dituju pada Nabi. Semua rasul-rasul ditugaskan kepada an aqimuddin wa la tatafarraqu. Yang asah ni. Tiba-tiba berlaku. Walaupun dengan maksud, bukan maksud tu. Surah dia bentuk pun tak terima. Allah Taala terima. Bentuk pun tak terima. Niat tidak, Nabi bukan niat nak ni dah. Tapi Allah SWT tak sih. Benda ni tidak boleh timbul dalam manhaj Rabbani ni untuk bina umat ni. Allah SWT suruh tegah lalu. Suruh tegah selalu. Nak beri kamu wahai mak hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Nak beriman, tak seberiman lagi. Dia gitu. Baik. Sebab semua ni hamba Allah belaka.
Awak Allah belakang. Dunia tempat ujian. Kewarasan telah diberi. Rasul telah. Dan setiap diri manusia ada istidak untuk beriman atau untuk kufur dengan Allah SWT. Maka tinggal lagi masing-masing pilih ikhtiar, masing-masing bertanggungjawab di akhirat. Itu hakikatnya. Tapi tugas Rasul kena menyampaikan dengan sejelas-jelas, baik perkataan dan juga perbuatan. Biar umat tak boleh buat alasan untuk tak boleh beriman dengan Allah SWT. Tapi penjelasannya kena jelas. Memisahkan ni tak ada. Nabi Nuh pun gitu juga. Kaum Nuh ayat pada Nabi dalam surah Hud kan tak? Ni apa ni duduk dalam majlis kamu ni arazil, golongan-golongan lembah bawahan ni. Kami tak boleh duduk sekali. Tak. Daripada zaman Nabi Nuh lagi, kaum Nabi Nuh yang kaya-kaya tu, al-malak dia tu minta dengan Nabi Nuh supaya asingkan. Allah Taala turun ayat kata tegur. Jangan. Tak. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni asas dia. Jadi Allah Taala gambarkan abasa wa tawalla dirakit dalam Quran. Tak. Kalau lah Quran ni daripada Nabi nescaya, hak ni tu waktu bik ni. Tak, mana boleh waktu bik. Tengok, bayangkan tak? Dia ni mana boleh orang mikirin. Tak ada. Abasa wa tawalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermasam muka. Wa tawalla, dia paling tak daripada Abdullah bin Mas'ud. Anja'ahul a'ma, bila datang pada dia orang buta ni. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu tahu kau wahai Muhammad, boleh jadi dia mari tu untuk membersihkan, untuk membersihkan diri dia. Dia tugas kamu kan untuk membersihkan umat ni. Allah Taala bagi tahu pada kita kan empat kali dalam Quran Allah Taala ulang tugas Nabi kepada dia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. 4 kali. Doa Nabi Ibrahim kepada orang lain Allah Taala bagi tahu. Allah Taala berjelas. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kepada dia ajar wahyu, kemudian ajar hikmah, ada adab dia, kemudian tazkiyah. Ni Ibnu Ummi Maktum datang bila tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Kaabah, dekat Kaabah tu. Maka dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu sebab dia buta, kali dia tahu dia tak hampir juga. Allah Taala sengaja takdir jadikan perkara ni untuk tarbiyah Nabi dan untuk kita sebagai panduan. Au yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra, ataupun untuk dia ambil pengajaran, dengar daripada Quran apa yang diwahyu pada kamu ni supaya dia dapat ambil manfaat. Dan fatanfa'uhu dhikra, dan peringatan itu akan bagi manfaat pada dia. Adapun man istaghna, berkenaan dengan orang yang mana rasa cukup belaka, mula kritik. Siapa dia ni? Ada kata beberapa orang pembesar-pembesar Mekah termasuk Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, yang Nabi sangat mengharapkan mereka ni beriman. Sebab di belakang mereka ni Nabi ingat ramai lagi orang sebab mereka masuk Islam. Nabi usaha buat penjelasan. Adapun berkenaan dengan orang yang rasa sombong, tak boleh capung orang kerana dia rasa besar, fa antalahu tasaddah, kamu pula bagi tumpuan. Wa ma alaika alla yazakka, dia bukan tugas kamu sebenarnya. Allah tak nak bagi tahu. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang jumpa kamu berusaha tak, wa huwa yakhsha, dia ni pula takut pada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, kamu paling daripada dia, jangan. Mula Allah Subhanahu wa taala didik daripada Nabi dah kita nilai orang berdasarkan agama dia, berdasarkan takut dia pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hormat, kita muliakan seorang kerana agama yang ada pada dia, bukan kerana kedudukan dan juga harta dia. Kalla innaha tazkirah, jangan begitu wahai Muhammad. Innaha tazkirah, Quran ni, wahyu ni tazkirah, sesungguhnya tazkirah, peringatan. Semua orang berhak, semua orang berhak untuk selamat akhirat. Ya, dari sudut dunia kita tengok beza, dari sudut akhirat sama. Siapa dia perlu selamat akhirat? Raja perlu selamat, orang miskin perlu selamat, rakyat perlu selamat. Nisbah untuk selamat akhirat ni sama yang manusia. Sebab tu Nabi SAW ataupun Rasul yang diutuskan ni, tak, dia perlu jelas perkara ni. Sebab semua orang berhajat. Sebab tu tak boleh nak bezakan. Faman syaa dzakarah,
Maka siapa nak, maka dia akan dapat ambil pengajaran. Dan pengajaran ni ada fi suhufin mukarramah, dalam suhuf yang mulia, marfu, yang sangat tinggi dan bersih dan suci, bi aidi safarah, yang datang daripada tangan-tangan safarah, para malaikat, para malaikat kiramin bararah, yang mulia lagi, banyak berbakti. Ini sebab malaikat ni. Ini surah ni bagi tahu tentang Quran. Tak. Tentang Quran. Kemuliaan Quran, kedudukan Quran. Kemudian kritik orang yang sombong. Qutilal insan ma akbar, celaka manusia, betapa kufurnya dia. Min ay syai'in khalaqa, daripada gapo kat dia dibuat. Bahasa dia Allah Taala guna. Min nutfah, daripada air mani. Khalaqahu faqaddara, Allah yang jadi kejadian dia, dia Allah yang tentukan kejadian dia. Sempurna ke lagu mana ke? Allah belakang. Thumma as-sabila yassara, kemudian Allah yang mudahkan jalan. As-sabil, Allah mudahkan jalan nak menuju Allah sebenarnya. Dalam Quran kalau as-sabil, kalau ada alif lam ni biasanya jalan Allah. Thumma amatahu, kemudian dia akan mati dan masuk dalam kubur. Kemudian bila Allah Taala kehendaki, Allah Taala akan bangkitkan dia. Kalla, jangan begitu wahai hamba, lamma yaqdi ma amara, belum lagi manusia ni menyempurnakan apa yang Allah Taala suruh. Suruh gawa, suruh taat pada dia. Allah Taala tidak jadikan manusia dan jin atau kaum ini gawa dia illa liya'budun. Liya'budun maksud apa? Liyuti'un, untuk taat, bukan untuk kenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, ay liya'rifun. Aku tidak jadikan manusia dan jin melainkan untuk kenal Allah SWT. Tidak, bukan untuk kenal, bahkan untuk taat. Untuk taat. Tafsir Ibn Abbas sebenarnya untuk taat, tapi orang guna nama Ibn Abbas kata lihat tak ada, bukan daripada Ibn Abbas. Untuk liyuti'un, untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat payah, ha? Kenal ni mudah ya. Iblis kenal Allah tapi tak taat, tu derhaka. Bahkan Allah Taala bagi tahu dalam Quran, ulama Yahudi ni kenal Nabi, makrifah dia tentang Nabi sempurna. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang mana kami bagi pada mereka ilmu kita, mereka kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak mereka, tapi derhaka pada Nabi, kufur dengan Nabi. Sebab tu tak ada dalam Quran tentang makrifah. Sebab tu Allah Taala istihad, wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Siapa dia taat pada Allah dan Rasul, dia tidak ada wa may ya'rifullaha wa rasulah, faqad tak ada. Wa may yuti'illah, taat ni payah sekali. Taat ni payah sekali. Sebab tu bila terseleweng ke tak, sebab tu jadi sembahyang pakai niat ke apa ke, sebab kena Allah dah ya. Sebab tu jadi gitu. Yang penting kena Allah. Ibadat-ibadat ni sebenarnya untuk kena Allah. Dah kena Allah tak apa. Bukan. Bahkan kena Allah untuk taat sebenarnya. Kena Allah. Allah Taala perkenalkan dia untuk apa? Untuk taat pada dia. Untuk taat pada Allah. Taat ni masalah. Kalla, jangan begitu. Lamma yaqdi ma amara. Belum lagi manusia ni menyempurnakan apa yang Allah Taala suruh. Oleh kerana itu wahai manusia semua, falyanzuril insan ila ta'am. Tengok Allah Taala selepas ayat yang begitu kasar tadi kan tak? Ayat marah, kutilal insan, celaka manusia, betapa kufur daripada gapo dia buat. Allah Taala kritik manusia yang sombong. Manusia tak boleh beriman melainkan dengan izin Allah. Sebab tu jalan menuju Allah dia tak ada jalan kesombongan. Bahkan kalau sombong ni Allah Taala ada hidayah pun cabut. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaru. Kami akan palingkan, kami akan jauhkan orang sombong. Allah Taala bagi tahu, tak ada jalan. Wa ma kana li nafsin an tu'minu illa bi idznillah. Tidak ada mana-mana jiwa dapat beriman melainkan dengan izin Allah. Ni ayat-ayat begini banyak dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala tegahkan. Sini Allah Taala nak apa ni? Nak didik manusia. Tarbiyah manusia yang sombong, rasa sombong. Allah Taala suruh tengok makanan dia. Falyanzuril insan ila ta'ami. Perhati kat makanan kamu wahai manusia. Yang rasa agak sangat bertengok. Sebab apa suruh tengok makanan? Sebab makanan ni alamat kelemahan kita, tanda kebesaran Allah. Nak tahu kelemahan kita, tengok makanan. Betapa lemahnya kita dengan makanan. Alahai kan belakang dengan makanan? Tak. Makanan alahai.
puasa. Tak. Betul-betul lembek. Tak. Tu makan dah pagi tu. Tak. Kalau lapar kat, tak kebulu kat lagi kan. Lemah yang manusia. Tak kena makan tak boleh. Manusia ni kena makan. Tak makan lemah. Itu lemah kita. Sebab tu Allah kata fal yang tengok makanan kamu. Tengok makanan kamu. Dia rasa harga tu tengok makanan. Bawah kami yang buat makanan. Anna sababnal ma'a sabba. Kami yang menurunkan air daripada langit. Sabba. Kami yang. Kalau kami tak turun air, tak ada. Tak turun air daripada langit, tidak keluar air daripada bumi. Lagu mana? Tak ada. Habis. Tak. Dalam surah Al-Mulk kan, Allah Ta'ala bagi tahu, kalau kami tidak keluar air daripada bumi, boleh buat apa dia? Tak boleh buat apa kan? Allah Ta'ala sudah ayat surah Al-Mulk kan, berkenaan dengan tanaman-tanaman. Kalau kami tidak keluar kan, bagaimana kau nak buat? Tak boleh buat apa? Tak ada air. Binasa manusia. Ni Allah. Kami yang menurunkan air. Kemudian kami yang pecah ke bumi ni, pecah ke apa? Syaqaqnal arda syaqqa. Kami belah. Biar tunah tu timbul. Kita hanya letak petani, hanya letak benih ya. Bukan petani menumbuhkan. Tak benih, tak baja. Lepas tu dia tunggu lah. Siapa dia yang Allah. Kami. Dari surah Waqiah ya. Afara'aytumun ma tumnun. Tak. Akhir sekali tetap afara'aytum ma tazra'un. Tak perhati benda tanda kamu. Kamu yang menumbuhkan, kami yang menumbuhkan. Allah Ta'ala tanya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Allah Ta'ala tanya. Tengok bahasa. Ngilimpalah petani. Mana ada dia hanya nampak ya dia petani, upang petani. Dia hanya pergi letak benih, tak baja, lepas tu sirai, lepas tu tunggu. Yang semua buat tu Allah belakang. Allah. Ni summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami yang belahkan bumi ni syaqqa. Fa ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan daripada bumi itu habba, jenis biji-bijian, padi, gandum, barley, wa inaban wa qadba, dan juga pokok buah-buahan, dak anggur, qadba, sayur-sayur yang boleh juga, qadba, inaban wa qadba, wa zaituna wa nakhla, pokok zaitun, pokok kurma, wa hadaiqa gulba, dan taman-taman yang rendah dan lebat, wa fakihatan wa abba, buah-buahan, wa abba, dan juga upuk-upuk. Abba ni upuk-upuk untuk tanam, untuk ternakan. Mata'an lakum wa li'an'am, untuk kesenangan kamu dan juga untuk binatang ternakan kamu. Celah juga al-an'am. Celah juga al-an'am. Dalam Quran ni al-an'am, makanan lah. Al-an'am simbol makanan kita. Simbol makanan kita. Al-an'am. Fa idza ja'atis sakhah. Kemudian Allah Taala bagi benda ni akan berakhir. Fa idza ja'atis sakhah. Bila datang saja sakhah. As-sakhah. Kiamat. Sakhah ni dia bunyi ketukan pada batu yang licin, itu sakhah. Batu bunyi tepikkan. Tepikkan apa dia? Kita kata batu dengan besi, batu yang licin. Itu sakhah. Mana suasana kiamat tu, selain daripada yang Allah SWT cerita ni, dia ada bunyi tepikkan. Fa idza ja'atis sakhah, ataupun sini sakhah ni bunyi apa? Nufikha fis sur. Nukira fin naqur. Tiupai sangkakala. Dia sah. Sebab apa ni gambaran dia ni bila dibangkit di akhirat. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi. Bila berlaku kebangkitan nanti, maka satu orang lelaki tu, lelaki mana satu orang, al-mar'u ni satu orang, tak, wanita ataupun lelaki, lari daripada saudara dia, lari daripada adik-beradik dia. Lepas tu kau tinggi, lari daripada mak dia, lari daripada ayah dia,
kemudian lari daripada isteri dia, kemudian lari daripada anak dia. Lari. Setiap orang ni nafsi-nafsi, tak ada hubungan. Apa takut? Takut disalahkan, takut menyalahkan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Allah Taala bagi tahu. Teman rapat, adik-beradik, anak beranak, suami isteri, di akhirat nanti semua akan jadi musuh. Semua akan jadi musuh. Allah Taala bagi tahu. Illal muttaqun, kecuali orang muttaqin. Kita tak sejadi musuh dengan isteri kita. Biar dia jadi muttaqin, kita jadi muttaqin. Dengan anak kita, cucu kita, kalau tidak musuh. Kita akan musuh dengan cucu kita. Kita akan musuh. Atas dunia yang baik. Buat apa? Atas dunia. Dunia sementara. Kita pun mau nebula dah. Saya juga. Tak. Lepas 4 tahun menjadi musuh. Tuan, tak ada guna. Musuh selama-lamanya pula. Sedangkan kita ada peluang untuk dia dengan kita ni, duduk dalam syurga, jadi teman selama-lama, masuk syurga. Seperti mana Allah Ta'ala gambarkan tak? Satu golongan yang masuk syurga, huwa wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dia juga ayah dia, tok dia, toknya dia soleh lah. Isteri-isteri dia, anak-anak dia, cucu-cucu dia, masuk sekali. Tak masuk sekali. Bila tanya macam mana boleh masuk sekali gini ramai-ramai ni? Cerita dalam surah Tur, surah sebelum ni, surah Tur. Gambaran. Kerana kami masa atas dunia dulu. Tak. Bukan berlaku gitu ya. Dia ada usaha kerana kesabaran mereka. Dan malaikat bila sambut, bila ucapan salamun alaikum bima sabartum, tu malaikat sambut kan. Sejahtera ke atas kamu. Kerana apa? Kerana kesabaran kamu. Susah. Masa tadi susah. Pujuk diri sendiri lagi, nak pujuk keluarga lagi, pujuk anak cucu lagi. Di belakang tu ada usaha. Dia tidak berlaku percuma. Kalau tidak jadi lagu ni, Allah nak bagi tahu ni. Bila berlaku je hari kebangkitan, maka satu orang tu akan lari daripada adik-beradik dia, lari daripada mak dia, lari daripada ayah dia, lari daripada isteri dia, lari daripada anak dia. Allah tak nak buat macam ni. Mula adik-beradik, tak. Lari. Lepas tu lari pada mak, faham tak? Kemudian lagi pada ayah, kemudian pada isteri, kemudian anak. Cara Allah Taala susun. Likulli imri'in minhum yawma idzin, setiap orang pada hari tersebut sibuk belaka. Sya'nu ni sibuk. Sibuk lagu mana? Bagaimana nak selamat diri sendiri. Bagaimana nak selamat diri, jangan kait dengan dia dengan orang lain. Tak sih. Sebab apa tengok orang lain langgar? Tinggal ni langgar perintah Allah, ni langgar, sabit dengan dia, mari. Dia ingat ada tempat selamat. Tak ada tempat selamat. Wujuhun yawma idzin musfirah, ada wajah Allah Taala bagi tahu pada hari tersebut yang berseri-seri, dhahikatun mustabsyirah, dak gelak ketawa, gembira. Ni wajah ketika di pada mahsyar ni. Dak tunggu masa yang nak masuk syurga ni. Dak duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Tahu dah alamat-alamat dia. Wujuhun, ada wajah-wajah yang pada hari tersebut alaiha ghabara, berdebu. Tak cara dah. Kerana takut pasir mata. Allah Taala gambar kan. Tarhaquha qatarah. Muka jadi gelap. Ulaika humul kafaratul fajr. Itulah orang yang mana kafir, lagi derhaka, Surah seterusnya suratul Qadar. Surah Al-Qadar. Surat 598. Ini cerita tentang Quran. Banyak surah-surah yang kita baca dah ni, Allah Subhanahu sikit-sikit jelaskan. Dan wahyu yang diberi pada Nabi ini kedudukannya sangat tinggi. Dan kedudukannya sangat tinggi. Dalam surah saat ni, dalam surah Abasa wa Tawalla, dia dibawa oleh malaikat-malaikat yang suci. Malaikat-malaikat yang pernah berbakti, yang mulia, yang ada dalam mushaf yang suci, digambarkan dalam surah sebelum tu. Surah sebelum tu Allah Ta'ala sebut juga, tentang Quran juga. Banyak bila kita perhati. Mula sebut tentang ketinggian Quran. Hak ni pun cerita suasana bagaimana gambarnya Quran diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna, kami yang menurunkan. Hu tu, dhamir hu tu, semua sepakat Quran dah. Walaupun tak ada sebelum dia tu Quran, tapi oleh kerana kebesaran dia kira ma'ruf dah. Inna anzalnahu, so kami yang telah menurunkan kepada Quran
fi lailatul qadar, pada satu malam al-qadar. Malam qadar. Malam yang telah malam yang sangat mulia. Al-qadar ni makna dia banyak. Makna dia banyak. Tak. Semua yang menunjuk kemuliaan itu semua ada pada al-qadar. Kebesaran, keagungan, malam yang agung, malam yang mulia, al-qadar. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Tak. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Kamu tidak dapat mengagungkan Allah dengan sebenar-benar agung. Tidak dapat membesarkan Allah dengan sebenar-benar. Tak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah turunkan Quran ni pada satu malam yang sangat mulia. Sangat mulia. Mana nak turunkan Quran ni? Bukan sebarang malam. Malam yang terpilih. Tak, malam dari bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan pula ada satu malam pula. Mana satu malam tu Allah Taala bagi tahu, "Ma adrak ma lailatul qadar." Ini pun uslub ta'jib, uslub nak bagi tahu, apakah kamu tahu? Gapo dia malam lailatul qadar? Ini uslub untuk ta'jib. Iaitu satu malam yang mana lailatul qadar ialah satu malam yang mana khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini hadiah pada kita, para umat. Dia ada sepanjang setiap tahun. Tak ada setiap tahun. Sekali setiap tahun. Ada sekali setiap tahun. Ini peluang kita. Nak beribadat pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Pada umur pendek kita ada ni. Kita ada Lailatul Qadar. Sebab tu Nabi telah bagi tahu bila kan? 10 akhir. 10 akhir. Tak, sabit daripada hadis sahih. Sabit daripada sahih. Kalau nak selamat kat, daripada awal lagi. Tak tinggal terawih. Paling kurang lah. Paling kurang tak tinggal terawih. Paling kurang. Kalau tidak rugi. Cuma 10 akhir lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi. I'tikaf. Tak. Min alfi syahr. Dan suasana dia lagu mana? Tanazzalul malaikatu war ruh. Turun malaikat dan juga ruh, itu Jibril AS. Dalam Quran Allah SWT panggil Jibril ni ruh. Alamat bahawa dia ni malaikat yang paling tinggi sekali kedudukan sebagai apa dia? Rasul untuk bawa wahyu, utusan bawa wahyu. Ruh. Kadang-kadang Allah nisbah pada dia. Fa arsala laha ruhana. Allah telah bagi tahu pada Maryam kan, kami telah hantar pada Maryam ni ruhana. Allah kata ruhana. Siapa dia? Jibril AS. Wa tamassala laha basharan sawiyya. Lalu Jibril pergi jumpa Maryam dalam bentuk rupa manusia. Dalam bentuk rupa manusia. Ar-Ruh, Ruhul Qudus, Allah panggil Jibril. Ruhul Amin, Allah nazala bihi Ruhul Amin. Yang menurunkan Quran ni siapa dia? Ruhul Amin. Ruh yang sangat amanah. Ada Ruhul Qudus, Allah panggil. Ini semua nama Jibril. Sini tanazzalul malaikah, yang menurunkan ni malaikat dia juga, malaikat dia yang diketuai oleh Jibril AS. Itu suhana dia. Suhana lebih kurang macam surah Al-An'am. Tak. Ini bila ni? Ini daripada Luh Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Luh Mahfuz ke langit dunia. Daripada langit dunia barulah diberi kepada secara berangsur pada Nabi SAW. Ataupun setahun sekali. Tak, daripada Luh Mahfuz tu setahun sekali. Boleh sepanjang tahun tu disebarkan. Tapi yang bawa siapa dia? Daripada Luh Mahfuz siapa dia? Jibril. Serta malaikat-malaikat lain. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha, pada malam tersebut. Tentu sekali biizni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa, dengan perintah Allah. Yang mana perintah Allah dalam itu adalah min kulli am, dari semua perkara. Dan mengikut tahun tersebut. Tahun tersebut. Salamun, dari sudut keberkatan pula, salam hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera pada malam tersebut tu sehingga terbit fajar. Mana malam tu bila? Start buka puasa. Malam dari bahasa Arab ni start buka puasa. Gelap matahari, ghurub syam, dikira malam. Jadi malam tu ada tu start daripada maghrib. Start daripada maghrib. Sampai ke fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini gambar tentang Quran. Tak. Yang dibawa oleh malaikat-malaikat yang diketuai oleh Jibril AS. Dia yang diberi pada Nabi SAW.
Ini Quran. Suratul Qadar. Suratul Qadar. Surah seterusnya Suratul Syams. Wasyamsi wa duhaha. Muka surat 595. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Allah Taala bersumpah dengan makhluk dia, dengan matahari dan juga waktu duha. Semua Allah Taala bersumpah. Wasyamsi wa duhaha. Dengan matahari, demi matahari dan juga demi waktu duha. Lebih khusus lagi. Tak. Ajib. Tak. Sumpah Allah Subhanahu wa taala. Wal qamar, demi bulan idza talaha, yang mengiringi matahari. Wan nahar idza jallaha, demi siang bila dia menampakkan, menyinarkan siang. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza yaghshaha, demi malam bila dia menutupi. Ini Allah Taala bersumpah dengan matahari, dengan siang, dengan bulan, lepas tu dengan malam. Ini semua ni makhluk-makhluk besar yang Allah Taala cipta pada kita kan, untuk kesempurnaan kita. Ini keperluan kita belaka. Bukan saya saja. Semua ni makhluk-makhluk yang Allah Taala jadikan, matahari, bulan, bintang, cahaya waktu duha, cahaya malam, semua untuk manfaat kita. Untuk kita ya. Makhluk besar-besar ni. Sebab tu Allah Taala bersumpah, bukan saya saja. Bahkan kalau kita perhati tadabbur Quran secara halus lagi, bila Allah Taala cerita tentang hidup dan mati, mesti ada matahari. Mesti cerita tentang matahari. Masih cerita matahari. Hatta macam Ashabul Kahfi kan, bila masuk dalam gua. Bila masuk dalam gua kan, lepas tu ditidur kan, seolah mati 309 tahun, wa tarasyamsa idza. Tiba-tiba cerita matahari. Tiba-tiba bila Ashabul Kahfi masuk dalam gua, tak tidur, wa tarasyamsa idza tala'at taza. Bila Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Bila Namrud tanya, tak, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allah idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi. Nabi Ibrahim kata pada dia, Tuhan aku ni yang menghidupkan mati. Maka Namrud kata, ana uhyi wa umit. Aku pun menghidupkan mati kan juga. Maka Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku yang mengeluarkan matahari daripada timur. Kalau mu tu awak terbit daripada barat. Dari surah Haji begitu juga, dari surah Ibrahim begitu juga. Bila cerita tentang matahari dan bulan, cerita kejadian, mesti ada cerita tentang kematian. Mesti ada cerita tentang hidup dan mati dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau kita tak ada memang kita tak boleh berlepas, kita perlukan matahari. Dan semua ni matahari ni untuk kesempurnaan kita. Waktu duha pun untuk faedah kita. Bulan pun untuk faedah kita. Waktu siang pun untuk faedah kita. Waktu malam wal lail. Malam bila dia menutupi jadi sunnah ni pun untuk kita. Begitu. Mana semua yang Allah Taala jadikan memang untuk kita. Pertama bila Allah Taala bagi wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Aku telah tundukkan, aku telah ciptakan apa yang ada di atas muka bumi dan di langit ini untuk kamu. Bayangkanlah. Ya Allah Taala nak. Ni nak sedarkan orang Mekah ni dan nak sedarkan kita ni bahawa kejadian kita ni bukan saja-saja. Kita ni ada tugas. Kita ni bukan kehidupan kita ni, kita dilahirkan dari keluarga ni, kita untuk keluarga kita. Kita duk sibuk dengan keluarga kita, lepas tu bila kita bini sibuk dengan bini kita, bila ada anak sibuk dengan anak kita. Agama ni hanya melengkapkan kita, tidak. Kita ni matahari diciptakan untuk kita. Bulan diciptakan untuk kita. Siang diciptakan untuk kita. Waktu duha diciptakan untuk kita. Malam diciptakan untuk kita. Kegelapan yang malam itu untuk kita. Was-sama'i wa ma banaha, demi langit. Dan demi apa yang binaan langit tu. Antara bersumpah untuk kita. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi ni. Wa ma tahaha. Taha ni apa dia? Tahahan. Dalam surah An-Naba dahaha. Ini tahaha. Taha ni dia ada makna imbisat wal imtidad. Dia asal makna. Taha dia ada makna tu. Maknanya dia terjemah menghampar.
Demi bumi. Yang sifat bumi ni apa dia? Dia menghampar. Kemudian jauh mata mandang. Kalau daha dalam surah tu, daha ni Allah jadikan bumi ni dia diciptakan untuk sesuai untuk kita menetap, tak jegeluh. Daha. Itu sifat bumi. Sini Allah Taala jadikan bumi ni terhampar. Sejauh mata mandang. Yang mata mandang. Dia semua ni dicipta untuk kita. Batu-batu lepas bersumpah semua ni Allah Taala tambah ni wa nafsin, demi jiwa. Jiwa manusia ni. Wa ma sawaha. Tengok wa ma sawaha, ma ni ta'jub. Untuk menyatakan kesempurnaan. Wa ma sawaha. Demi jiwa yang cukup sempurnanya kejadian dia, jiwa manusia ni. Semua kan? Sempurna lagu mana? Ahsanu taqwim. Kalau kena cara, ahsanu taqwim. Isti'dad yang ada pada kita ni, jiwa kita ni boleh jadi manusia ni ahsanu taqwim. Ajib kan? Maknanya matahari Allah Ta'ala cipta untuk kita, bulan untuk kita, semua alam ni untuk kita. Bahkan malaikat-malaikat pun sujud untuk kita. Cuba bayangkan Allah Ta'ala bagi tahu perkara begini ni, pas kita kejadian kita ni, fungsi kita secara mana? Pasti besar. Sebab seluruh hal yang dicipta untuk kita. Sebab tu kena tengok kan, gapo dia tutup tai kita. Ayahsabul insan an yutraka sudah, adakah manusia sangka bahawa kami cipta dia saja-saja? Ni tengok. Wa nafsin wa ma sawwaha. Sawwa ni apa dah? Mana demi jiwa Allah bagi tahu yang kami jadikan begitu sempurna, yang mana dia memiliki isti'dad untuk menyempurnakan tugas yang mana diberi pada dia. Sawwa ni dia ada isti'dad, dia ada kemampuan untuk menyempurnakan tanggungjawab yang diberi ke atasnya. Semua kan? Tak terkecuali. Sebab tu Quran dia akak kita. Lepas tu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Taala bagi tahu. Dibantu pula dengan ilham. Allah Taala bagi tahu. Baik fujur pun ada ilham dia, baik takwa pun ada ilham dia. Manusia. Asas-asas tu ada. Tapi sebenarnya sempurna. Allah bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kan dalam hadis kursi, khalaqtu ibadi hunafa. Aku cipta hamba aku ni hunafa semua ni. Hunafa ni apa? Condong ke arah kebaikan. Condong ke arah kebaikan, jauh daripada kebatilan. Itu asas. Tapi dia jadi punah ni fajtalathum syayatin. Bila mari ke dunia ni, syaitan telah merosakkan. Syaitan di kalangan jin dia ikut manusia. Syaitan di kalangan manusia, mak dia, ayah dia lah. Adik-beradik dia, kehidupan dia tu. Syaitan di kalangan jin, ilham dia. Fajtalathum syayatin. Lalu syaitan telah merosakkan. Asalnya itu pun kasar-kasar Allah SWT kekalkan, walaupun kafir pun kekal. Tak pelawak, tak dusta, tak suka. Fitrah dah. Ilham kita dah. Tak. Hatta dia tak boleh nak cabut hal ni hatta orang bagi pelawak, bagi tipu orang pun, kalau dia kena tipu pun dia nak marah juga. Tak suka juga dia. Dia tak ada oleh kerana dia suka tipu orang, lepas tu dia pula kena tipu, dia pun suka. Mujur ni tipu. Tak ada kan. Walaupun dia tipu orang, tak. Tapi kalau dia kena tipu ke tak, dia dengung juga. Oh, kena. Nak marah juga dia. Sebab apa? Kemahnya dia punya fitrah tu. Fitrah. Sempurnakan janji, semua orang setuju belakang. Molek. Menyempurnakan janji, dusta, kebersihan, semua. Dia ada asas-asas yang kasar tu tak. Dia tak rosak. Tapi dia boleh rosak juga. Bila kepentingan dia bercanggah dengan hak tu, dia akan rosak lah. Syaitan tak akan biar, syaitan akan buat rosak manusia ni sampai peringkat akhir. Dia sepatut agama, kadang-kadang ada asas perkara-perkara dah. Agama tak perlu agama dia betul. Syaitan rosakkan juga ni. Sebab kita kata sebuah hukum begini lah. Satu orang itu masuk Islam kan, orang kafir masuk Islam, orang Hindu kau masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia duduk dengan mak ayah dia ataupun mak dia tak ada, dia dengan ayah dia. Dia masuk Islam, rutina. Anak tina dia masuk Islam. Dia duduk dengan ayah dia. Lepas tu duduk dengan abang dia. Tak.
ada kakak dia. Bila dia masuk Islam, lagu mana dia muamalat dalam rumah dia? Dengan ayah dia tu kena pakai tudung ke tak? Dengan abang dia kena pakai tudung ke tak? Aurat ke tak? Tak ada. Agama tak perlu bincang. Dia tak apa. Dengan ayah dia bukan aurat, dengan abang dia tu bukan aurat. Walaupun kafir. Dia tak perlu. Ni kafir ni orang jatuh kan? Orang jatuh pun ayah. Ayah. Dia tak perlu pada syarat. Dia tak perlu pada syarat. Sebab apa? Sebab tak bunuh situ. Sebab tak bunuh. Syaratnya perlu lah. Ni duduk dengan Tok Imam benar ni. Tak boleh Tok Imam. Orang jatuh. Walaupun Tok Imam tak boleh. Sebab apa? Dia rosak. Fitrah akan rosak. Tapi dengan ayah, dengan abang, tak. Duduk dengan kak. Tak. Suara yang tak rosak. Dia tak akan rosak. Dia tak akan rosak. Tapi kalau dibiar, dia boleh rosak. Macam orang asli kan? Asli kita pernah pergi tak di Pahang. Tak. Mana yang majlis agama Islam Pahang rakyat, kalau orang asli masuk Islam, kita dakwah dia ni. Kalau masuk Islam tu kita kena, kalau dia mari suami isteri tu kena tanya, isteri tu siapa dia? Sebab isteri dia boleh jadi ayah dia, boleh jadi anak dia. Betina tu boleh jadi adik dia, boleh jadi anak dia. Kena tanya dulu. Ni bini ni siapa dia sebenar? Dia kata bini dia, tahu dah bini sebenar siapa dia? Ya. Tu be. Abang lah, kakak lah, mak lah, ayah lah. Tu. Dah duduk dalam rok gitu. Kehidupan dia simple ya. Qanaah tu ada. Tak. Boleh ikan nak sehari makan 2 ekor ikan, boleh 2 ekor ikan je berhenti, tak ngai dah. Cukup 2 ekor sudah. Dia bukan 10 orang darat ni. Orang darat ni boleh 10 ekor tak berhenti lagi. Tak. Kalau kata 300 kilo kan, tak. Boleh 10 ekor, nak 20 ekor. Boleh 20 ekor, nak 30 ekor. Tak. Orang asli tak, dia ada sifat qanaah gitu. Tapi nampak molek, setan tak ada kesihan belah. Setan yang akan rosakkan manusia, rosak. Dia akan rosak. Jiwa manusia dia akan rosak gitu. Jadi asfala safilin. Sedangkan ni Allah Taala bagi tahu kepada kita, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberi ilham. Tahu jalan kebenaran, jalan kesesatan. Untuk kuatkan ni Allah Taala datangkan wahyu pula, rasul pula kuat. Dari sudut fitrah sudah ada dah. Waktu wahyu mari baca dia terbuka. Balik asal. Terima. Ada. Semua sumpahan tadi Allah Taala bagi tahu kepada dia. Nak ayat kepada dia? 7 sumpahan. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang mana membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Aflaha ni kan falah dalam bahasa Arab. Dia menyempurnakan, dia ada amal dia. Dia menyempurnakan amal, dia selamat daripada apa yang dia takut. Tu satu orang yang mana dia menyempurnakan tanggungjawab dia, kerja dia berjaya menyempurnakan kerja dia berjaya menghindarkan daripada apa yang dia takut, jaya. Itu dipanggil aflah. Aflah dia ada sifat tu. Bukan mata berjaya gitu tak. Berjaya ni kerana dia menyempurnakan tuntutan dan juga dia selamat daripada apa yang dia takut, ancaman. Itu berjaya dipanggil. Asah aflah, kalimah aflah yang Allah Taala letak dalam ni. Dia ada najah, dia ada fauz, dia ada falah. Qad aflahal mu'minun. Aflah ni di sebalik kalimah ni dia ada tuntutan dia. Yang dia berjaya sempurnakan, dia ada ancaman dia yang dia berjaya menghindari. Itu dipanggil aflah. Qad aflaha, Allah bagi. Berjayalah jiwa yang mana man zakkaha. Man zakkaha. Zakah membersihkan. Zakah. Allah Taala sebut fa'alhamaha fujurha. Diberi ilham perkara fujur dan juga perkara takwa. Tengok. Kalau ilham kan dia mari fujur dulu baru takwa. Kalau ni pula Allah Taala dahulukan tazkiyah dulu. Berjayalah. Sepatut fa'alhamaha fujurha wa taqwaha qad khaba man dassaha wa qad aflaha man zakkaha. Sepatut gitu susunannya dia. Tapi tidak. Allah Taala buat fa'alhamaha fujuraha.
Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita ni, manusia ni kecenderungan ke arah kesesatan lebih cepat lagi daripada ketaatan. Ini kelemahan kita. Hal ni pun Allah Ta'ala ayat dari surah An-Najm kan. Dari surah An-Najm, surah yang kita baca tadi. Allah Ta'ala bagi tahu sifat orang mukmin ni yang menjauhi dosa-dosa besar illal lamam. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu dakwa diri kamu bersih. Allah Ta'ala lebih tahu tentang kamu ketika mana kamu duduk dalam perut ibu kamu lagi. Kamu tu jenis mana aku tahu. Tak sedut dakwa suci lah, tak sedut dakwa bersih lah. Allah Ta'ala bagi tahu sifat kamu. Dan ini menunjukkan manusia ni kerana suasana, kerana bisikan syaitan ni ke arah fujur ni lebih cepat daripada ke arah ni. Ya tengok memang gitu tu. Kita terkesan dunia akhirat, kita terkesan dengan dunia daripada akhirat. Sebab tu akhirat ni kita kena paksa, kena cerita semua, kena duduk di suasana dia baru kita dapat melepaskan diri. Ketaatan begitu, kita kena sabar sama-sama, kemudian baru Allah Ta'ala mudahkan. Dia gitu belakang. Sebab tu Allah Ta'ala dahulu qad aflaha, berjayalah orang yang mana dapat menyempurnakan tanggungjawab dia dengan sempurna, iaitu man zakkaha. Dengan cara apa? Man zakkaha, orang yang berusaha untuk membersihkan diri dia. Lagu mana man zakkaha? Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi walladhina hum lizakati walladhina hum li furujihim hafizun. Itu tazkiyah dengan amalan-amalan, dengan agama lah. Dengan amalan. Allah Taala sudah bagi tahu dekat ayat dia yang sama, qad aflahal mu'minun. Qad aflaha man zakkaha. Dengan zikrullah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ini alat-alat untuk membersihkan kita. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita sembahyang, zikir, tilawah. Ini alat-alat untuk amalan-amalan ni untuk bersihkan kita. Wa qad khaba man dasa. Khaba lawan bagi aflaha tu. Khaba ni sebelum dia tu ada amal, ada tuntutan dia. Yang mana dia tidak berjaya untuk sempurnakan. Dia ada ancaman, dia tak berjaya menyelamatkan diri. Itu khaba. Allah bagi tahu, khaba. Gagallah. Man dasaha. Dasa ni dia ada makna menyembunyikan. Man akhfaha. Dasaha. Menyembunyikan apa dia? Menyembunyikan sifat-sifat molek dia yang ada pada manusia. Sifat-sifat molek. Dia menzahirkan sifat-sifat orang molek. Itu dasar. Sebab tu dasar ni dalam bahasa Arab dipanggil pengkhianat ke dasus. Dasus. Pengkhianat. Yang menyelinap masuk dalam tempat musuh kan? Ada musuh dalam selimut, ada dasus. Asalnya tu. Allah Taala bagi tahu wa qad khas. Gagallah mereka yang mana yang mengotori jiwa dia. Yang menyembunyikan kerana perbuatan buruk-buruk dia tu, dia telah menyembunyikan hakikat dia hak molek hak sebenar tu. Sifat-sifat dia hak sebenar, wa ahsanu taqwim tu. Dengan dia menzahirkan sifat-sifat mazmumah dia tu. Orang lagu ni gagal. Orang lagu ni gagal. Kalau dia tidak usaha, dia akan gagal. Gagal lagu mana? Bawah dia natijah. Tadi Allah Ta'ala bersumpah nak bagi tahu pada kita kekuatan istidak yang ada pada kita setiap umat ni. Allah, dia boleh jadi ahsanut taqwim. Ahsanut taqwim ni siapa dia? Kita sudah banyak sama. Ahsanut taqwim mudah. Seluruh para anbiya itu ahsanut taqwim. Bukan boleh jadi anbiya, tidak kan? Boleh bersifat seperti mana? Bila mari ujian kita boleh tanggung seperti mana para anbiya. Bila diuji dengan kemiskinan seperti mana Nabi Yaqub, seperti mana Nabi Yusuf, mari ujian. Itu asal ni. Bila diuji dengan sakit seperti mana Nabi Ayub alaihissalam. Beban kerja, tanggungjawab dakwah apa seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam. Dia ada contoh-contoh. Bila diuji dengan kekayaan, dia tidak gelabah, tak rosak seperti mana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini ahsanut taqwim. Apa pun keadaan Allah Taala uji, tak, Allah Taala contoh pada kita ni ahsanut taqwim ni. Dia berjaya. Diuji dengan miskin pun dia berjaya, diuji dengan kekayaan pun dia berjaya, sakit pun berjaya. Sihat, kuat. Seperti Nabi Musa kan, kuat gagah. Maka kegagahan dia, kuatan dia gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ahsanut taqwim. Tapi sebaliknya, kazzabat Tsamud bitawanihi. Kalau dia tidak berjaya membersihkan jiwa dia, maka setiap orang ni
Ni qanun Allah Taala buat. Qanun sebut malam dia sia tu. Sebut seperti mana malam matahari ada qanun dia, waktu duha ada qanun dia, semua ada qanun-qanun dia. Dan ni qanun kita ni. Ni qanun manusia. Manusia kalau dia tidak bersihkan jiwa dia, maka qanun Allah Taala seperti mana kaum Samud. Kadzabat Samud bi taqwaha. Kaum Samud telah mendustai Nabi Saleh dengan cara yang zalim, dengan cara yang zalim. Dia kejadian lagu mana? Idzim ba'atha ashqaha. Sebab peringkat dia fikir, mesyuarat, makar bagaimana untuk jatuhkan Nabi Saleh, untuk bunuh Nabi Saleh. Dia telah lantikin semua seorang-seorang daripada kabilah tu, tak, ketua-ketua kabilah tu telah lantik seorang tak, untuk bunuh untuk Nabi Saleh, dan untuk bunuh Nabi Saleh sendiri pun tak. Manusia sampai peringkat lagu ni, mana satu kaum sampai peringkat bunuh orang paling soleh dalam kaum dia ni. Biasanya orang jahat ni kan, dalam mana-mana kaum dia akan bunuh sama-sama jahat ya. Ini kaum ni tak, bila bunuh orang paling soleh dalam masyarakat dia ni, kaum ni bermasalah. Nak boleh sampai tahap ni banyak, dia banyak peringkat lah. Dia manusia nak bunuh orang, dia payah. Bukan senang nak bunuh orang. Mula-mula bunuh tu takut tu gak, tak terbit rumah juga dia. Dia sebab fitrah dia molek kan, asalnya Allah Taala buat jadi molek. Dia nak merosakkan itu susah juga. Sistem tu. Tak. Susah juga. Dia mula-mula dia tak semaya dulu. Tak. Kemudian dia minum arak, kemudian dia berzina. Kemudian dia kata orang ya, tak bunuh lagi, dia kata-kata biasa. Lama-lama kau besar, lama-lama tu baru bunuh orang. Tak, mula bunuh orang biasa, jahat pada dia dulu. Bunuh orang jahat. Dia kronologi dia. Sampai peringkat bunuh orang soleh. Ni jahat benar. Dia akan lahir dari masyarakat ni orang yang lagu ni. Kalau tak ada usaha agama, tak ada usaha pembersihan jiwa dengan agama ni, maka kita akan melahirkan dari masyarakat orang lagu ni. Orang yang mana siap nak bunuh siapa? Nak bunuh tok guru kau? Nak bunuh gapo kau? Dia siap. Ni. Bahaya. Quran bagi tahu hakikat-hakikat begini. Sebab tu kena ada usaha. Kena ada usaha. Kadzabat Samud, ni Allah Taala bagi tahu kaum Samud ni contoh dia supaya kita belajar. Kaum Samud ni contoh. Kaum Samud dengan Nabi Saleh telah tolak Nabi Saleh dengan cara yang zalim. Kemuncak dia bila idzin ba'atha, ketika mana dia telah hantar orang yang paling celaka sekali. Sedangkan rasul mereka telah bagi tahu pada mereka naqatullah wa suqiyaha. Ini untuk Allah ni. Dan juga ini minum dia ni, jangan ganggu. Fakadzabuhu, lalu dia mendustai, fa'aqaru, lalu mereka telah bunuh. Sembelih. Tak buat seorang aja, tapi oleh kerana sepakat tu ramai kan, dia kira belakang. Allah Taala bagi tu fadam dama alaihim, tengok fadam dama alaihim. Allah Taala telah timpa ke kemurkaan ke atas mereka. Dengan sebab dosa mereka, fasawaha, hilang lenyap habis. Umat Nabi Saleh. Tak tinggal siapa dia hidup. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah Taala bila datang azab, tak tengok siapa dah. Tak, sebab dia Allah, ya, Allah. Wala yakhafu uqba. Allah Taala bila datang ke azab kan, tak perlu fikir, tak perlu mensyaratkan siapa-siapa. Dia boleh hapuskan siapa-siapa dia nak. Bagi Allah, Allah Taala bagi tu ayat lain. Kana dzalika 'ala Allah yasira. Bagi Allah untuk datang ke azab ni mudah ya. Ada apa? Ada apa? Wala yakhafu uqbaha. Surah seterusnya. Surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama idzatil buruj. Demi langit yang memiliki bintang buruj. Bintang yang masyhur lah di kalangan orang Arab juga, seperti mana bintang Sya'ra dari surah An-Najm. Allah Taala bersumpah was-sama idzatil buruj, demi langit-langit yang memiliki buruj. Bintang-bintang yang berkelip. Kita tempat kita ya, kita tak nampak bintang mana. Tak comel nampak, tak indah. Masa duduk Pakistan kan, kita pergi pedalaman di Swat. Masa tu tidur atas bubur masjid, baru perasan baunya comel langit. Dekat yang nampak. Sebab dia bersih kan. Sebab tu kan, tak ada kenderaan boleh naik kan, daerah pegunungan. Oh, tengok sport kita tak bisa tengok kan. Jadi
Tak boleh kata tidur lama, duk tengok, duk buang. Ada benda lagu ni, comel lagu ni. Ada jadi lagu tu. Comel ni. Bita-bita comel. Indah. Macam dekat. Macam hok tepek dinding tu. Suhana dia. Cukup indah. Mungkin tempat kita, mungkin ada tempat kita juga. Di tempat pegunungan kot. Tapi sebenarnya kejadian Allah SWT begitu. Wassama, ni Allah Ta'ala bersumpah, wassama idzatil buruj, bersumpah lagi dengan langit-langit. Wassama idzatil buruj, demi langit-langit yang memiliki bita-bita buruj. Wal yaumil maut, kemudian bersumpah dengan hari akhirat. Wal yaumil maut, hari yang dijanji, demi hari yang dijanjikan, hari akhirat. Hari akhirat. Hari itu juga wasyahidin wa masyhur, yang menyaksi dan juga yang kena saksi, semua hadir belakang. Semua hadir belakang. Bapa ayat lagu ni pasal kisah Ashabul Ukhdud lah. Qutila Ashabul Ukhdud, celaka Allah nak bagi tahu Ashabul Ukhdud, pemilik yang buat parit tu. Kaum yang zalim yang telah bunuh orang Islam tu. An-nari dzatil waqud, dia buat parit kemudian dia menghidupkan api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika itu mereka duduk keliling parit tu. Jadi pesta, tengok. Tengok apa? Tengok orang mukmin dilempar dalam api. Dilempar dalam api. Tak. Surah ni Nabi berdetail dalam hadis dia. Cerita tentang seorang budak yang beriman tu. Seorang budak yang belajar ilmu sihir sebenarnya. Budak cerdik. Dia lalu satu penempatan tengok ada seorang ahlullah. Abid. Tak. Jadi belajar tak. Tentang agama, tentang Islam. Sehingga dapat mengalahkan sihir tu. Jadi raja dapat tahu, tangkap dia ringkahnya, nak bunuh dia. Bila nak bunuh tak boleh bunuh, nak bunuh macam-macam tak boleh. Lepas tu dia kata boleh nak bunuh dia, tapi kena panggil semua orang. Kena sebut nama Tuhan dengan bismillah, dengan nama Tuhan budak ni, tak baru jadi. Jadi ketika itu mungkin sebelum tu sudah dakwah, sudah dibuat. Jadi masyarakat bila tengok lagu tu kan, bagaimana kudrat Allah. Jadi ramai masuk Islam. Jadi raja jadi terkejut. Jadi buat putusan untuk halal juga. Maka dia telah gali parit. Dah gali parit. Jadi Allah Ta'ala rakan. Dan Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Sebab tu kita jangan, qanun Allah SWT punya nizam ni Allah Ta'ala lebih tahu lagu mana nak atur. Dia Rabbul Alamin. Kita jangan nak pandai-pandai daripada Allah. Kritik kita tu tak bapa ni, tak orang Islam kena seksa gini tak. Apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku ni di Rohingya. Mana Allah SWT. Kita pula kena faham tu. Ini yang dulu berlaku ni. Nabi Ibrahim kena lepas dalam api, Allah Ta'ala selamatkan. Ini Ashabul Ukhdud orang beriman juga ni. Orang beriman Allah Ta'ala bagi tahu. Di antara bayi boleh cakap ketika bayi kan. Kisah Ashabul Ukhdud lah. Ketika dia nak lepas dalam api kan, mak dia ragu-ragu ni kerana sia kanak ni. Tak. Jadi bayi tu bagi tahu, di sebalik api tu ada syurga. Tak. Mana orang beriman? Lepas. Allah Ta'ala tak selamat pun. Mana Allah? Dia bersuara tu. Kalau Islam dah Allah SWT bersumpah wal yaumil mau'un, demi hari yang dijanjikan. Kita aja perasaan kita tak puas hati, bawa Islam kena bunuh, bawa Islam kena bunuh. Kita rasa tak ada pembela sebab kita dah dapat dunia. Sebab tu cerita akhirat banyak kan. Dagi akhirat, Firaun hok sembelih Bani Israel, dia hok kena sembelih, dia akhirat lah kada. Dia buat sebenarnya, dia buat zalim, tak pandai pun Firaun sendiri. Dia telah bunuh berapa ratus, berapa ribu Bani Israel dia telah bunuh. Apa yang dia kena balas tu pandai dia buat? Tak pandai. Hok dia sembelih tu semua selamat. Dia tu daripada dia tergelar sampai ke zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tak tahu berapa ratus tahun dia kena azab. Daripada zaman Nabi kita sampai zaman kita 1400 tahun. Daripada zaman kita sampai hari kiamat kita tahu berapa tahun lagi. Lepas bila bangkit akhirat Allah Taala sudah bagi tahu dalam Quran. Firaun bila dibangkit akhirat masuk neraka tanpa hisab. Yaqudumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar, Allah Taala bagi tahu. Dibangkit di akhirat tu dia jadi kepala bawa geng-geng dia masuk neraka lagi. Pas satu hari sana 1000 tahun. Pandai dia buat? Tak pandai. Ini qanun Allah. Kita duk sumak kita masa sebab kita terperangkap dengan kita ada masa. Allah Taala dia masa ni dia buat. Sebab tu kita baca surah Asy-Syams tadi kan. Matahari, bulan, gapo semua. Ini qanun masa ni kita yang terperangkap dalam ni. Kita maknanya dalam Quran Allah Ta'ala bagi tu satu hari di sisi dia 1000 tahun. Dalam ayat satu lagi, satu hari 50,000 tahun. Satu hari di sisi Allah SWT 50,000 tahun. Dia tak tahu hari-hari Allah SWT lagu mak.
Sebab ni nizam dia semua, kejadian dia, ciptaan dia belaka. Dia Allah. Dia tak ada sakaan. Dia bagi dia sama ya. Sama ada kamu kena balas sini atau akhirat. Dia bagi sama, tak ada gapo. Sebab tu dia bila dalam surah Hawami kan Allah Taala banyak kali datangkan ayat-ayat bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sama ada kami akan tunjuk pada kamu bagaimana kami azab mereka ataupun kami mati kamu, semua tu balik pada kami belaka. Allah Taala bagi tahu gitu. Wahai Muhammad, sabar sajalah. Sama ada kami akan tunjuk pada kamu bagaimana kami azab mereka yang menentang kamu ataupun kami mati kamu wahai Muhammad, sebab kamu dan mereka akan kembali pada kami juga. Sama. Ni ashabul kahf Allah Taala cerita. Mana Allah Taala ketika mana mereka dilempar? Allah Taala ada. Allah Taala biar berlaku sebagai ujian pada orang mukmin, dia ujian pada orang zalim tu. Kalau nak tunjuk betul cara mana? Sebab apa? Buat zalim tu, dia kena zalim pun dua-dua kembali pada Allah belaka, dia Allah Taala buat pusing. Akhirat tempoh masa lama lagi. Masa lama lagi. Sebab tu kalau kita jelas akhirat dah, kita banyak perkara-perkara kita akan reda. Kalau tidak kita sumak. Sebab tu banyak cerita akhirat. Nabi SAW ni cara nak islah umat. Nabi islah para sahabat dengan cerita akhirat. Cerita akhirat. Dia Quran cerita akhirat. Allah Taala bagi celakalah ashabul ukhdud. Ketika mana mereka menghidupkan api yang menyala-nyala, kemudian mereka duduk menyaksikan peristiwa orang mukmin kena lempar dalam api itu. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka di atas perbuatan mereka pada orang mukmin itu, tak, Allah Taala saksi. Allah Taala saksi. Tengok saja, ujian kita ya seterus. Sebab kita makhluk sama-sama makhluk, Allah Taala kita tengok perasaan kita dengan Allah Taala. Allah Taala tak suruh gapo apa? La haula wala quwwata. Tak setara tu. Sepuluh kita buat contoh kita dengan nyamuk. Tak. Nyamuk mai ketik amba ni dah. Nak tinggal kuliah tu lepas itu. Pergi cari juga. Tinggal kita. Bagi tak setara. Bagi tak setara. Allah tak setara. Bila Allah Taala nak, Allah Taala buat, dia tahu. Dia berdasarkan ilmu dia, berdasarkan hikmah dia, berdasarkan semua lengkap. Sebab tu surah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah SWT peringat pada kita. Sebab tu Fatihah tu dalam semaya tu, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku bersaksi bahawa segala sesuatu milik Allah. Dia Allah yang tadbir belakang. Kita hanya guna ikhtiariah yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kewarasan yang Allah Ta'ala bagi pada kita, wahyu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Bagaimana untuk kita sempurnakan perintah dia ya. Dan bagaimana ajak orang sempurna perintah Allah. Semua ni Allah Ta'ala tadbir. Ekonomi Allah Ta'ala tadbir. Ekonomi bukan duduk tangan China, bukan duduk tangan Amerika, bukan duduk tangan Rusia. Ekonomi duduk dalam genggaman Allah. Politik bukan duduk pada China, bukan duduk pada Amerika, bukan duduk Rusia, duduk dalam genggaman Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Akhir sekali wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Allah Ta'ala bagi tahu. Semua dalam genggaman dia, dalam takbir dia. Tak terlepas. Tak ada. Kita hanya Allah SWT tarbiyah Nabi dan para sahabat, bagaimana kamu sempurnakan perintahku. Orang lain akan ambil tanggungjawab. Sekarang ni kita perintah Allah Taala kita tak sempurna, kita duduk kalut. Ini masalah kita. Masalah kita. Sedangkan Allah SWT tidak bebankan malaikat kemampuan kita. Allah Ta'ala hanya taklif pada kita untuk kita sempurnakan apa yang Allah Ta'ala nak ya. Perintah-perintah dia. Hak ni kita tidak mampu. Tapi kita minta dengan Allah SWT nak kuasai benda-benda yang mana kita tidak disyariatkan. Dan tengok kudrat Allah SWT. Allah Ta'ala cerita pada kita ni. Ni cerita ni ketika ni orang Islam ni bila kena kata, Khubab kena kata, Sumayyah kena ni. Sebagai penawar ni. Ni Nabi kan bila Khubaib Ibn Arb dak pergi jumpa Nabi kan, ngadu pada Nabi tu. Dia pandai dia mengadu kan. Belakang dia tu kena seksa secara mana? Allahu Akbar. Khubaib kan dia kena seksa kan. Bara api musim panah Mekah. Bara api dipidukkan dak. Kemudian kejung dia tak belakang dia atas tu. Sehingga api tu tak padam melainkan kerana lemuk-lemuk daripada belakang dia. Itu dia kena. Dia kesal dia masa dia tua nak mati tu kan tak? Kesal sampai ke tua tu. Ketika mana sahabat tabi'in pergi ziarah dia kan, masa akhir hidup dia tu kan tak?
Tengok dia duduk gelepar atas katil. Berapa lama dia sakit atas katil, tak boleh bangun. Bertahun juga sahabat ni. Tak, di antara sahabat yang lewat mati, lama dia sakit. Berapa kesal. Kok kena saya semula tu. Kesal tu. Dia bagi tahu dalam hadis kan, hadis daripada dia lah. Kalau dah tidak kerana Nabi, dia tengah dengar daripada Nabi SAW, Nabi larang doa minta mati ke tak? Saya dia akan doa dah. Tak tahan sakit. Tapi dia dengar Nabi larang, tak doa. Sabar, ihtisab. Ni ujian. Dia pergi ngadu pada Nabi Rasulullah. Doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar datang bantuan pada kita ni. Tak, kita kena gini. Bukankah kita berada di atas kebenaran, mereka tu dalam kebatilan? Nabi kita duduk sadar di Kaabah ke tak? Nabi dengar dia ngadu gitu ke? Ngadu. Nabi tu betul. Nabi tu bagi tahu pada dia, ketahuilah orang dulu-dulu kerana mempertahankan agama ni tak, mereka digaji sehingga putus dua. Mereka di apa dia? Diseksa. Daging-daging mereka ditanggalkan daripada tangan-tangan mereka, daripada tubuh mereka sehingga nampak tulang. Tengok Nabi nasihat pada, berubah wajah Nabi. Sungguh-sungguh. Untuk semangatkan lagi sahabat. Untuk semangatkan lagi sahabat. Keadaan dia susah. Surah-surah begini ni sebagai penawar. Sebagai penawar. Allah SWT saksi. Sabar je lah. Wa ma naqamu minhum illa, mereka tidak berdenda naqamu minhum. Pada orang Islam ni tidak benci pada orang Islam buat begini, melainkan kerana orang Islam benar-benar beriman pada Allah. Al-Azizul Hamid. Allah siapa dah? Alladzi lahu, milik dia belaka langit-langit dan bumi. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tengok Allah Taala bagi isyarat. Wallahu ala kulli syai'in. Dia milik dia belaka, dia menyaksikan. Bapa tak datang pertolongan ni? Allah SWT tahu. Dunia tempat ujian. Innal ladzina fatanul mu'min, sesungguhnya orang yang mana uji orang mukmin dan orang mukminat, kemudian dia tak bertaubat, bagi mereka azab jahannam walhum adzabul hariq, azab neraka jahannam dan azab yang membakar. Tengok ayat ni. Ayat ni bagi puas pada orang Mekah. Ayat ni bagi puas lagi ni. Sesungguhnya orang yang mana buat fitnah atau menyeksa orang mukmin, lelaki dan perempuan, kemudian dia tak bertaubat, manakala dia bertaubat, ampun lalu. Ampun lalu. Tak, ampun lalu. Dah bunuh orang Islam banyak mana dah. Seksa orang Islam, menyusahkan Nabi. Tapi kalau bertaubat, Allah SWT terima taubat mereka. Terima tau. Bagi peluang. Sebab ni dalam proses dia. Bila dalam proses untuk bina umat ni, akan ada orang ini kena korban. Ya sunnatullah dah. Musa bin Umair wafat, Hamzah tu wafat dalam Uhud. Dia proses dia dah. Proses dia dah. Kita nak berjual siapa tak si berlaku kekurangan. Tak. Mana boleh. Nabi sendiri 3 bulan tak makan kan tak? Ikat perut dengan batu, bayarkanlah. Kita nak Islam naik dengan lengah-lengah lagu ni. Allahu Akbar. Jangan Allah Taala sudah bagi tahu dalam Quran kan tak? Pasti akan datang ujian nak jadi mukmin sebenar. Tak? Baik kita buat usaha. Tak? Daripada musibah. Kalau kita naik dengan musibah, masalah. Tengok Syria berlaku, tengok Iraq berlaku. Musibah. Bila berlaku lagu tu, naknya tak ada, habis berterabur. So hidup. Tapi kalau kita nak bangkit dengan kita masih boleh duduk sama, maka buat kerja. Buat kerja seperti mana para sahabat buat kerja. Okey, kalau tidak Allah Taala datangkan han. Nabi dah bagi tahu dah kan, man khazala mu'minan. Tak, siapa dia tidak tolong orang mukmin ketika mana orang mukmin perlu kan, kita tak tahu. Allah Taala akan datangkan. Apa yang berlaku di Iraq mula-mula. Syariah tengok saja. Tak. Allah Taala datang sini apa ni pak lain pula. Dia akan gitu dah. Dia akan. Qanun Allah Taala begitu. Qanun Allah Taala begitu. Tapi kalau kita tasik, maka kita hidupkan amal ma'ruf nahi munkar. Kita pujuk semua sama-sama, kita taat pada Allah SWT. Pujuk jiran-jiran kita, pujuk orang kampung kita, pujuk masyarakat kita, buat kerja. Aset kita ada kan? Orang kita ada, kan? Tempat kita ada. Tak. Innal ladzina amanu wa amilus salihati, ada pun orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka jannatun tajri min tahtiha, bagi mereka ni syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kejayaan yang sangat besar. Inna batsya rabbika lasyadid. Ni Allah Taala bagi tahu. Mereka duk azab orang Islam, duk bakar orang Islam. Tak apa, atas dunia sekejap. Tapi ingat, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya sesat Allah yang lebih teruk lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghaira hadha. Setiap kali masuk kulit tu, kami tukar kulit lain pula. Setiap kali masak tukar pula, tak berhenti-berhenti. Dan azab bertambah. Ni Allah bagi inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Tuhan kamu ni sangat keras.
Sangat kuat. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Dialah yang menghidupkan, dia yang matikan. Dialah yang mulakan kehidupan, dia akan kembalikan. Wa huwal ghafurul wadud. Dalam masa yang sama Allah ni Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ghafur wadud. Dzul arsyil majid, pemilik arasy yang mulia. Fa'alul lima, dia boleh buat gapo dia nak buat, tak ada siapa boleh bertikar. Hal ataka hadithul junud, kamu sudah sampai kepada kamu cerita tentang tentera. Tentera siapa dia? Firaun. Cerita tentang Samud. Balil ladina kafaru fi takdzib, bahkan cerita orang yang mana yang mendustai ayat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Bagaimana kesudahan mereka? Fikir sendiri. Wallahu min waraihim mu'id. Dan Allah Subhanahu tentang mereka ni tahu belaka. Ilmu tentang mereka ni tahu belaka. Tak terlepas. Tak ada siapa boleh terlepas. Ashabul ukhdud waktu itu tak terlepas. Allah Taala tahu. Apa yang berlaku sekarang ni, apa yang berlaku di rohnya, Allah Taala tahu lah. Allah tak lepas. Tak ada siapa. Apa saja bentuk kezaliman, kita yang nampak. Tak terlepas. Orang yang bertanggungjawab tu Allah SWT akan panggil. Bahkan inilah bal huwa Quranun Majid. Ni istidrak semua cerita tu. Inilah cerita dalam Quran nak bagi tahu kepada kita. Bal huwa Quranun Majid. Bahkan cerita ni daripada Allah SWT adalah sebuah Quran yang sangat mulia. Mari mana ni? Fi lauhin mahfuz. Di lauh mahfuz lagi. Di lauh mahfuz lagi. Kembali semula cerita tentang Quran. Cerita tentang Quran. Tak. Kalau kita perhati daripada awal surah Iqra, surah Mudaththir, surah Muzammil, surah Nun kan. Kalau cerita bab Quran kita akan apa? Allah Taala sentuh sikit-sikit. Tentang kemuliaan Quran. Kedudukan kalau kita susun kan cukup comel. Sini Allah Taala tamu. Sebelum ni dari surah Abasa kan Quran ni mari daripada mana? Bi aidi safarah. Fi suhufin mukarramah, marfu'atin mutahharah. Bi aidi safarah, kiramin bararah. Ni sifat. Quran mari daripada siapa? Mari daripada tangan apa dia. Kemudian surah Qadar, ruhul kemudian tanazzalul malaikatu waruh. Kemudian ni cerita tu bal huwa Quran, bahkan sebenarnya cerita-cerita yang kami cerita baca pada kamu ni daripada Quran ni. Quran ni lagu mana? Quran yang sangat mulia. Asalnya mana ni? Fi lauhin mahfuz. Asalnya di lauh mahfuz. Tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia sekali diberi pada kita. Sekarang ni ada depan kita. Ada dalam rumah kita. Patut kita mulia kan? Patut kita adakan majlis-majlis halqa-halqa dalam rumah kita. Berbalan orang yang mulia. Allah Taala bagi banyak. Allah Taala duduk bersumpah dengan langit, dengan bintang, dengan matahari, apa-apa dah. Ni Allah Taala bagi tahu. Hak ni kemuncak dia. Nikmat yang Allah Taala bagi pada kita. Dia siapa dia nak rahmat dalam rumah dia, nak sakinah dalam rumah dia, maka hidupkanlah. Jadi ni cara untuk kita baki umat ni. Dia bermula daripada masyarakat ni, bermula daripada rumah kan. Bagaimana hidupkan? Jadikan peluang bulan Ramadan ni, saki-baki kita ada ni, hidupkan. Selain kita hidup tadarus di masjid-masjid kita, kita cuba hidupkan tadarus dengan isteri kita, dengan anak-anak kita dalam rumah kita, supaya amalan ni kekal. Kita nak bina umat kan, mestikan dari setiap umat ni kena ada amalan ni dalam rumah. Fikir dulu. Bermula daripada fikir, kemudian doa pada Allah SWT, doa pada Allah, ngadu pada Allah, ya Allah, bagi jalan ya Allah. Bicara dengan isteri kita, bicara dengan anak-anak kita waras tu, kena ada halaqah Quran dalam rumah kita. InsyaAllah kita berhenti setakat dulu. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada nama, aku qul hadza wa astaghfirullah. Surah seterusnya surah Tin pula. Surah Tin, Quraisy, Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Humazah, Al-Mursalat. Kita boleh tengoklah surah Tin, surah Quraisy, surah Al-Qari'ah, surah Al-Qiyamah, surah Al-Humazah, surah Al-Mursalat. Subhanakallahumma wa bihamdika.